Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syida, ada permulaan apa-apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh co-hostkan Kak Syuda yang satu lagi tu? Satu lagi, sekejap. Sebab nak control apa tu crowd lah. Satu lagi ya? Ya, ada dua kan? Satu laptop, satu handphone. Sekejap Kak, Handphone sikit tak control. sekejap. Okey dah Kak, Alhamdulillah. Okey, boleh teruskan. Sekejap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama dari surah yang kita tadabbur pada sesi yang lepas. InsyaAllah pagi ini Ustaz akan bagi perbincangan mengenai penutup pada surah Al-Waqiah, di mana pada minggu lepas kita Ustaz tutup dengan ayat 87 di mana Allah cabar golongan kiri ini untuk membuktikan kebenaran mereka jika mereka dia pihak yang benar untuk hidupkan kembali orang yang telah mati. Ruh-ruh yang telah mati. So insyaAllah pagi ini kita teruskan dengan ayat seterusnya, ayat ke-88 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di asas talian Zoom ini, dan kita juga bertemu secara langsung ataupun secara rakaman bagi sahabat-sahabat kita yang melihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Moga-moga di mana saja kita berada, kita sama-sama memohon rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon Allah sentiasa melapangkan dada kita, Allah sentiasa mempermudahkan urusan kita, Allah sentiasa mengurniakan ketenangan kepada kita, khususnya apabila kita berada pada majlis ilmu ini. Sebaik-baik majlis, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada sesiapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Pagi ini insya-Allah merupakan siri yang terakhir, maksudnya penamat kepada siri-siri tadabbur suratul Al-Waqiah, iaitu kita akan mulakan dengan ayat nombor 88 dan kita akan tamatkan sehingga ayat nombor 96. Setelah kita tamat ke semua ayat dalam suratul Waqiah, kita akan sama-sama membincangkan tentang apakah teladan, apakah ibrah, apakah pengajaran daripada 96 ayat dalam suratul Waqiah. Kemudian kita akan sama-sama menyenaraikan apakah tindakan yang perlu kita ambil, yang perlu kita buat
setelah kita memahami 96 ayat yang terkandung dalam suratul Al-Waqi'ah. Ini kerana tujuan kita memahami surah-surah dalam Quran bukan sekadar untuk memahami, tetapi adalah untuk mengubah diri kita daripada kurang baik kepada lebih baik, daripada yang baik kepada lebih baik. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita petunjuk dan Allah Ta'ala memberikan kita taufik. Baik, kita terus kepada ayat nombor 88 sehinggalah ayat nombor 89. Maknanya, ayat 88 dengan ayat nombor 89 ini dia berkaitan dengan kumpulan manusia yang pertama, iaitu golongan as-sabiquna as-sabiqun. Okey, ayat 88 dan ayat 89 ni kita lihat dulu kumpulan yang pertama yang Allah Taala menyebutkan waktu bila. Kalau kita belajar dulu awal-awal, waktu kita belajar ayat 10, kita belajar ayat nombor 11, kita dah jumpa tentang as-sabiqun tu. Kan? Tetapi kalau kita belajar pada ayat yang awal-awal, Allah menceritakan nikmat yang mereka akan dapat apabila berlakunya hari kiamat. Maka bermula ayat 88 sampailah 95, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita kisah benar. Kisah benar yang akan berlaku ataupun yang telah berlaku dan yang akan berlaku kepada jenis-jenis manusia ketika menjelang hari kematian. Maksudnya, kumpulan ayat nombor 88 sehingga ayat nombor 95 adalah Allah nak menceritakan kepada kita tentang kisah benar yang kita kena yakin tentang bagaimanakah peristiwa kematian yang telah pun berlaku kepada kumpulan manusia sebelum ini ataupun yang akan berlaku kepada manusia yang akan datang. Jadi kita diberikan pilihan oleh Allah. Kita nak mati macam mana, kita nak malaikat tu datang cakap apa, ia bergantung kepada kita. Kita ada peluang lagi untuk kita melihat, untuk kita mendapat berita-berita yang sangat baik. Jadi kita baca pada ayat nombor 88 dan ayat nombor 89. Saya letakkan di bawah tajuk tu berita gembira ketika mana nak meninggal dunia. Okey, kita lihat dulu ayat nombor 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. فَأَمَّا, fa ni maksudnya dia sebenarnya Allah Ta'ala nak membuat, Allah Ta'ala nak menyambung kepada maklumat berikutnya. Allah Ta'ala kata kesudahannya. Amma ni dia membawa maksud dia macam syarat, dia macam apabila ataupun jika dia. Okey, Allah kata akibatnya jika dia. Okey, fa amma ni maksudnya jika dia. Dia dalam bentuk dia cerita macam, maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu tentang bila. Maksudnya ketika dia nak mati tu, apa dia kata Allah? Jika dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah Ta'ala memulakan dengan menyebut kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama ni dia dekat situ tu, Allah merujuk kepada kumpulan yang pertama. Kumpulan ini Allah letakkan gelarannya. Allah letakkan dia punya pangkat dia adalah in kana minal muqarrabin. Kata Allah, kesudahannya jika dia termasuk daripada orang-orang muqarrabin. Perkataan muqarrabin kita telah jelaskan pada ayat yang ke-10, pada ayat yang ke-11 pada kuliah yang lalu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nanti kalau ada waktu, tengok sebalik semula pada ayat nombor
pada ayat nombor 10, pada ayat nombor 11, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, Al-Muqarrabun ni Allah Ta'ala gelar, pangkat Al-Muqarrabun, orang-orang Muqarrabin maksudnya orang-orang yang dia dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah didekatkan mereka kepada Allah Ta'ala ni, mereka ini sebenarnya adalah as-sabiquna as-sabiqun. Jadi al-muqarrabin dekat situ siapa? Jadi tuan-tuan kena catat pada ayat nombor 10 kita telah jumpa al-muqarrabun kalau kita baca pada ayat sebelum ni al-muqarrabin kita akan temui pada ayat nombor 11 awal-awal suratul Waqiah. Sekali lagi Allah Ta'ala memanggil dengan perkataan al-muqarrabin pada ayat nombor 88. Jadi untuk memastikan kita mengetahui siapa tu al-muqarrabin pada ayat nombor 88 ini, mereka ini adalah ayat nombor 10 iaitu al-muqarrabun. Mereka ni adalah as-sabiquna sabiqun. Okey. Ayat nombor 10. Okey, nanti kalau dalam nota boleh lihat muka surat nombor 6. Okey, al-muqarrabin siapa? Mereka ni adalah as-sabiquna as-sabiqun. Pangkat mereka apa? Mereka ni digelar sebagai al-muqarrabin. Okay, lepas ni kita akan dapat lagi maklumat siapa tu al-muqarrabin. Al-muqarrabin, dia bahasa kita faham adalah orang-orang yang mereka ni dekat darjat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah kata jika dia, maksudnya kalau manusia ni dia termasuk dalam kumpulan manusia yang dia ini dekat dengan Allah, yang nama lain dia mereka ni as-sabiquna as-sabiqun. Okey, ayat 88 ni dia nak cerita tentang apa? Waktu bila? Jika dia tu, maksudnya jika dia tu Allah nak cerita pada waktu bila. Okey, jadi kalau kita baca pada tafsiran ayat nombor 88, kalau kita lihat pada nota itu, kita pada muka surat nombor, dalam nota muka surat nombor 79. Kalau siapa yang belum lagi menerima nota, walaupun kelas dah nak tamat dah, tak apa, boleh juga bagi tahu. Saya belum lagi dapat nota, yang dekat FB, tolong tinggalkan maklumat tersebut. Saya masih lagi belum menerima nota. Please. Nanti kita akan berikan link dia untuk tuan-tuan dan puan. Okey. Jika dia ni, apa maksud amma di sini? Ayat 88 ni Allah beritahu waktu bila. Kata Ibnu Katsir, saya minta dekat huraian ayat 88 ni, saya minta tuan-tuan tulis nama ulama kat sini. Dekat sini dia tak ada nama Ibnu Katsir, saya minta tolong tulis. Huraian ayat 88 ni sebenarnya ia dibuat oleh Ibnu Katsir. Tulis namanya Ibnu Katsir. Okey, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Beliau mentafsirkan, beliau buat komentar, buat ulasan ayat nombor 88 ni. Beliau kata makna amma di sini maknanya orang yang ketika mana nak menghadapi sakaratul maut. Maksudnya ayat 88 ni Allah Ta'ala menceritakan jika dia adalah orang al-muqarrabin ketika mana mereka nak meninggal dunia. Ketika mana mereka nak menghadapi sakaratul maut, jika dia siapa? Al-muqarrabin. Al-muqarrabin di sini Al-Imamu Ibnu Katsir. Beliau telah menjelaskan. Beliau memberikan perincian siapa tu al-muqarrabin. Okey, al-muqarrabin. Okey, di sini al-muqarrabin tu siapa? Ibnu Katsir kata. Ibnu Katsir kata al-muqarrabin ni adalah orang yang telah melaksanakan semua kewajiban dan yang melaksanakan juga perkara-perkara yang Allah sunatkan. Contohnya,
dia buat sembahyang fardu, dia juga buat sembahyang sunat. Dia puasa wajib di bulan Ramadan, dia juga berpuasa sunat di bulan Muharram. Contoh. Okey. Dia dah buat zakat, dia juga keluarkan sedekah. Okey, ini adalah perincian golongan al-muqarrabun. Kemudian Al-Imam Ibn Katsir dia tambah lagi, siapa tu al-muqarrabin dekat sini? Dia kata mereka itu juga. Jadi yang pertama, ni dia punya jawapan dia. Okey, melaksanakan semua kewajiban yang Allah fardukan. Kemudian dia juga membuat perkara-perkara yang Allah sunatkan. Lepas tu Ibn Katsir kata apa? Mereka ni juga telah meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Allah haramkan makan riba, dia tinggal. Allah haramkan makan rasuah, dia tinggal. Allah haramkan dia makan rezeki tidak halal, dia tinggal. Allah haramkan dia menjatuh Allah mengharamkan dia mencari-cari kesalahan orang, dia tinggalkan. Allah larang dia daripada memfitnah orang, dia tinggalkan. Dan macam-macam lagi lah perkara yang Allah Ta'ala haramkan dia buat, dia tinggalkan. Lepas tu pula dia juga meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Dimakruhkan. Contoh dia solat dalam keadaan dia sangat lapar. Makanan sudah terhidang, makanan dah ada. Dia sembahyang dalam keadaan dia lapar, hilang khusyuk dia. Sedangkan waktu sembahyang tu panjang lagi. Contoh, kan, dia telah melakukan perbuatan yang makruh. Contoh. Ataupun dia tengah sembahyang, kan, dia menahan buang air kecil dia. Dia dah nak buang air ni, tapi dia tahan. Sebab apa? Sebab dia nak solat. Sedangkan waktu sembahyang ni panjang lagi. Maka dia telah melakukan perbuatan yang dimakruhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di antara contoh. Tetapi manusia yang muqarrabin ni, dia akan cuba tinggalkan walaupun perbuatan tu tak jatuh pada haram, tapi kalau tinggalkan lebih baik, istilah dia dipanggil makruh, maka dia tinggalkan. Kemudian dalam masa yang sama, mereka juga meninggalkan sebahagian perkara-perkara yang Allah haruskan. Ada banyak perkara yang Allah haruskan. Contohnya apa? Contohnya dia diharuskan untuk bercakap. Tak bercakap boleh, tak nak bercakap pun boleh. Contoh. Tapi dia tinggalkan daripada banyak bercakap. Sebab apa? Takut dia bercakap banyak nanti jatuh kepada dosa. Dia tinggalkan benda yang Allah haruskan. Allah mengharuskan untuk dia untuk dia berhibur. Kan? Tetapi dia tinggalkan sebahagian daripadanya. Sebab dia takut nanti kalau dia dah mencari hiburan, bimbang dia terlewat sembahyang, dia melalaikan dia daripada Tuhan, maka dia tinggalkan. Macam itu juga kadang-kadang Allah Ta'ala mengharuskan dia makan. Dia boleh makan, dia boleh tak nak makan. Tetapi dia tinggalkan makan tu sebab apa? Sebab dia bimbang. Kalau dia makan nanti terlalu kenyang, menyebabkan dia berbalas-malasan. Contoh, mereka ini adalah golongan sifat-sifat al-muqarrabin. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir. Maklumat ni sebenarnya telah kita terangkan pada kuliah sebelum ini. Jadi, kalaulah orang bertanya, siapakah itu ciri-ciri orang yang as-sabiqun as-sabiqun? Ataupun mereka ni al-muqarrabun, kita boleh ulang semula apa yang diperkatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam maklumat ini. Okey. Ayat 88 ni, Allah tidak bagi tahu lagi tentang apa berlaku kepada mereka. Cuma Allah bagi tahu jika manusia mempunyai karakter seperti ini. Kata Ibn Katsir. Allah kata di muka Al-Muqarrabun, nanti ketika mereka hendak mati, berlaku apa? Ayat 89 menerangkan. Apa yang akan berlaku? Okey, Allah Ta'ala berfirman, Farauhun. Ini pertama. Yang kedua, waraihan. Dan yang ketiga,
wa jannatu na'im. Okay, ada 3 kat sini. Farauhun wa raihan wa jannatu na'im. Okay. Dalam terjemahan, saya tidak letakkan makna dia sebenar, kekalkan dengan istilah yang Tuhan kata farauhun, Tuhan juga menggunakan perkataan raihan. Sebab apa? Sebab nanti waktu kita baca dekat ulasan di bawah, ada pelbagai pendapat di kalangan ulama tafsir. Apa makna rauhun? Apa makna raihan? Ada pelbagai pendapat dan nanti kita akan melihat apakah kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alaih. Tetapi yang ketiga ni kita faham. Wa jannatu na'im, dan Allah bagi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Na'im, na'im merupakan menunjukkan kepada nikmat yang pelbagai. Banyaknya nikmat dia panggil na'im. Syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi sebelum Allah sebut mereka ini kan dapat syurga yang penuh kenikmatan, disebut dulu tentang rauhun, disebut dulu tentang raihan. Okey, isunya adalah bilakah, tadi kita dah sebut dah kan, ayat nombor 88, Ibnu Katsir mengatakan ayat 88 tu bukan Ibnu Katsir saja sebenarnya. Banyak lagi ulama tafsir kata ayat 88 tu menceritakan tentang ketika mana hendak meninggal dunia, maka mereka yang golongan al-muqarrabun tadi akan dapat berita gembira dengan 3 berita ini. Okey, apa itu rauhun? Apa itu rauhun? Rauhun, kalau kita tengok dekat huraian ayat nombor 89. Okey, tengok ayat rauhun. Okey, sebelum kita pergi kepada rauhun, siapakah yang akan memberitahu berita gembira yang 3 ni kepada al-muqarrabun waktu mati? Maka kalau kita tengok dalam ulasan ini, Al-Imam Ibn Katsir mengatakan para malaikat telah memberitahu tentang perkara tersebut kepada mereka di saat menjelang kematiannya. Nanti waktu golongan al-muqarrabun ini meninggal dunia, maka para malaikat akan bagi tahu kepada dia tentang 3 perkara tersebut ketika dia nak mati. Orang yang hidup, mereka tidak nampak malaikat itu. Seperti mana yang telah Allah jelaskan pada ayat nombor 83, 84 dan 85. Kalau kita masih ingat ayat nombor 85, ya Allah bagi tahu bahawa wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kalau kita masih ingat ayat 85 sebelum ini pada minggu lepas, Allah bagi tahu kepada kita bahawa malaikat-malaikat Allah lebih dekat kepada si mati itu daripada orang yang hidup yang sedang menyaksikan tentang orang yang hampir mati itu. Maka kita telah sebut pada minggu lepas bahawa para malaikat yang akan datang bukan malaikat maut saja, tetapi ia juga adalah malaikat yang pembantu kepada malaikat maut dan juga malaikat rahmat yang datang sejauh mata memandang. Jadi di antara yang bagi tahu maklumat ini sudah pasti adalah malaikat maut. Maka orang yang muqarrabin ni, mereka akan diberitahu tentang berita gembira apa? Pertama adalah rauhun. Apa itu rauhun? Okey. Kalau kita rujuk pendapat Mujahid. Pendapat Mujahid ni maksudnya seorang tabi'in. Namanya Mujahidun. Beliau mentafsirkan perkataan rauhun ini adalah sebagai, kalau kita baca dekat sini, Mujahid mengatakan sebagai istirahah.
sebagai istirahat. Maksudnya kalau ikut Imam Mujahid, beliau mengatakan rahun dekat situ, mana malaikat akan katakan, mereka akan memberikan berita-berita gembira. Inilah waktu untuk engkau berehat. Berehatlah engkau. Untuk istirahat. Manakala Sa'id bin Jubair bersama dengan As-Suddi. Sa'id bin Jubair adalah di kalangan tabi'in. As-Suddi juga di kalangan tabi'in. Mereka mengatakan rauhun tadi maknanya adalah kegembiraan. Al-farah. Al-farah. Kegembiraan. Maksudnya kalau ikut Sa'id bin Jubair dengan As-Suddi, kedua-dua ulama di kalangan tabi'in ini mereka menafsirkan perkataan rauhun pada ayat 89 tadi, maknanya malaikat itu akan mengatakan bahawa mereka mengatakan bergembiralah engkau. Dia akan mendapat rauhun, maksudnya mereka mendapat kegembiraan. Okey. Manakala Qatadah, Qatadah ni tabi'in yang lain pula. Mereka Qatadah pula mengatakan yang dikatakan rauhun tadi maknanya adalah rahmat. Okey, maksudnya ada tiga. Kalau sebenarnya banyak lagi pendapat lain, cuma kita ambil tiga lah di antaranya. Maksudnya rauhun tadi ada mengatakan dia pertama apa? Dia adalah yang pertama mengatakan itu adalah istirahat. Maksudnya mereka akan kata kau dah berehat dah, kau dapat kerehatan yang selama-lamanya. Ada mengatakan gembiralah, dapat berita gembira. Pendapat ketiga kata engkau dapat rahmat. Itu kerana dari sudut rahmat. So ada tiga pendapat di kalangan para ulama tafsir. Ni di kalangan para tabi'in. Yang kata istirahat ni juga ada sahabat Nabi yang kata macam tu. Termasuklah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya bukan Mujahid seorang, tapi ada juga sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan rauhun tu adalah istirahat. Okey, tapi ketiga-tiga ni semua berita gembira lah kan? Betul tak? Semua berita gembira. Dapat rahmat, berita yang menenangkan, menggembirakan. Betul tak? Dapat ucapan mengatakan gembiralah engkau. Kan? Itu pun berita gembira. Lepas tu, sekarang kau dah berehat, kau akan mendapat kerehatan yang sebenar-benarnya. Itu juga adalah berita yang gembira. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab ada orang di dalam kubur, dia tidak berehat. Ada. Sebab itu, waktu dekat dunia bukan tempat untuk berehat. Nanti saya akan buktikan hadis dengan dalil-dalil daripada hadis Nabi SAW. Hidup dekat dunia ni sebenarnya adalah tempat untuk kita banyak buat amal. Kurang tidur, kena korban. Dunia ni, dia memang tempat kita kena berkorban. Tempat yang kita ada masa kita korban tenaga, korban masa, korban kadang-kadang sampai mengorban jiwa kita, perasaan kita. Kan? Kita hidup dekat dunia ni, dia umpama penjara. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW kan? Nabi kata, orang mukmin ni dunia baginya adalah sijnun, penjara. Kan? Hidup dekat dunia ni tempat untuk berpenat-penat. Siapa yang berpenat-penat ketika di dunia, nanti dia akan dapat rehat yang sebenar-benarnya di alam kubur dan juga nanti di alam akhirat. Kita dah belajar dah sebelum ni, masih ingat nikmat kerehatan, nikmat bersantai-santai berada di dalam syurga. Dekat dunia, no. Dekat dunia bukan itu tempatnya. Sebab itu, di dunia ni adalah tempat untuk kita berpenat-penat. Okey, dah dapat 3 maklumat ni. Okey, kita tengok dulu apa makna raihan pula. Apa makna raihan? Okey, raihan dalam ni kita buat satu contoh daripada Qatadah. Kita bawa raihan. Raihan di sini saya ambil daripada Mujahid lah. Raihan dekat sini ada yang mengatakan ia adalah rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
kita tengok apa kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni dia buat kesimpulan. Sebab sebanyak sangat pendapat di kalangan para ulama tafsir, di kalangan para tabi'in, maka Ibnu Katsir buat kesimpulannya. Muka surat nombor 80. Kesimpulan ni dekat sini. Okey, ini kesimpulan dia. Okey, Ibnu Katsir mengatakan. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imamu Ibnu Katsir. Okay. Ibnu Katsir dia buat kesimpulan, dia kata wa kullun hadhil aqwali mutaqarribatun sahihatun. Ibnu Katsir kata apa? Semua pendapat ini, pendapat siapa? Pendapat Mujahid tadi, pendapat Qatadah, pendapat Sa'id bin Jubair, pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Katsir kata, semua pendapat ini saling berdekatan dan betul. Cakap Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu semua kata betul. Ibnu Katsir kata, kalau siapa mentafsirkan dapat kegembiraan pun betul. Yang kata dapat rahmat pun betul. Yang kata dapat apa? Yang kata dapat dari sudut kerehatan pun betul, kata Ibnu Katsir. Lepas tu Ibnu Katsir sambung lagi, dia kata fa inna man mata muqarraban hasala lahu jami'u dhalika. Dia kata jami'u dhalika rahmah. Ibnu Katsir kata ini kerana sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan didekatkan kepada Allah, maksudnya apa? Kalau dia memang golongan muqarrabin, Ibnu Katsir kata apa? Dia akan dapat, Ibnu Katsir kata apa? Hasala lahu jami'. Dia kata dia akan dapat semua perkara tersebut. Semua perkara tersebut apa? Dia bagi contoh seperti mana rahmah. Maknanya kalau kita manusia yang Ibnu Katsir kata tadi, buat yang wajib, tinggalkan yang haram, buat juga yang sunat, tinggal yang makruh, tinggalkan sebahagian yang diharuskan oleh Allah, maka orang yang waktu nak mati itu nanti, dia akan dapat semua berita ini. Berita apa? Dia akan dikhabarkan dapat rahmat. Dia akan dikhabarkan dapat rohah, ketenangan. Dia akan bagi tahu engkau, maksudnya bertenang-tenanglah engkau dapat ketenangan. Lepas tu dia kata dapat apa lagi? Istirahah, ketenteraman. Lepas tu dapat apa lagi? Wal farah, kegembiraan. Dapat apa lagi? Dia kata wasurur, kebahagiaan. Dapat apa lagi? Dia kata warizqul hasan, dapat rezeki pembalasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua tu akan dapat. Jadi Ibnu Katsir ni dia buat kombinasi kepada semua pendapat tadi itu. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan. Faham maksud dia malaikat yang datang kepada si mati itu, kalau si mati itu orang muqarrabin, dia akan dapat berita-berita gembira itu. Malaikat tu akan beri dia berita yang sangat menggembirakan. Seperti mana menyebutkan dapat rahmat, dapat ketenangan, dapat kegembiraan. Nanti kita akan tengok satu lagi ayat. Nanti waktu kita baca ayat, kita akan jumpa maklumat ini. Okay, kita tengok dulu ayat dia. Mudahnya tengok dulu ayat ini. Muka surat nombor 81. Okay, cuba tengok ayat 81, 81, maafkan saya. Ayat nombor 81 atas sekali tu. Ini ayat ni, surah Fussilat. Untuk kita kuatkan pendapat Ibnu Katsir tadi, kita tengok. Dalam Quran ada sebenarnya. Ibnu Katsir cakap tadi sebenarnya ada dalam ayat Quran. Ya Allah buat dikasan. Surah Fussilat, ayat nombor 30. Ayat ni memang jelas-jelas. Para malaikat menyampaikan berita gembira tentang apa. Okay, kalau kita baca ayat Fussilat, surah Fussilat ayat 30 ni, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu. Allah kata sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah. Maksud dia, orang yang menegaskan keyakinan dekat sini, maksudnya orang-orang yang dia istiqamah. Ni bukan, menegaskan keyakinan dekat sini, ni istiqamah dekat sini. Kemudian mereka tetap teguh. Tetap teguh tu maksudnya istiqamah. Maksudnya daripada dia hidup sampailah dia mati,
Okey, dia tetap berpegang kepada pendapat keyakinan dia. Dia kata Tuhan kami ni Allah. Maksudnya dia meyakini yang berkuasa itu adalah Allah. Dia kata Tuhan dia adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain. Mereka ini nanti waktu nak mati akan berlaku apa? Quran kata tatanazzalu. Tatanazzalu. Akan turunlah para malaikat kepada mereka. Ni dalil juga menunjukkan nanti waktu nak mati, ya, para malaikat sebenarnya ramai. Ia akan turun kepada si mati. Si mati itu dia yang tahu. Okey, malaikat tu sebut apa? Malaikat tu kata alla takhafu. Ni pertama. Malaikat kata, malaikat pujuk, janganlah kamu bimbang. Sama tak macam yang para ulama sebut tadi tu? Dapat ketenteraman, betul tak? Dapat ketenangan. Jadi malaikat kata apa? Jangan kau bimbang. Bimbang kenapa? Sebenarnya bimbang ni kalau kita baca tafsiran, para malaikat mengata sebab ni nak pergi alam kubur ni, nak pergi alam barzah ni, nak mati ni sangat menakutkan. Jadi para malaikat kata jangan bimbang. Maknanya malaikat ni dia akan cakap, dia akan pujuk, dia akan menenangkan si mati ini dengan dia mengatakan jangan kau bimbang nak menghadapi alam kematian. Lepas tu yang kedua para malaikat kata apa? Wala tahzanu. Janganlah kamu berduka cita. Jangan kau bersedih. Bersedih apa? Nak tinggalkan ahli keluarga, nak tinggalkan harta. Jangan sedih kata para malaikat. Kan? Jangan sedih. Lepas tu yang ketiga para malaikat kata wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lepas tu malaikat sebut terimalah berita gembira. Ini yang paling menggembirakan sekali. Apa dia? Kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Ni kalau kita dapat 3 berita gembira ni, sudah pasti alam kubur itu merupakan alam yang kita tak sabar-sabar untuk pergi kepadanya. Sekejap lagi saya akan buktikan dengan hadis Nabi yang lain. Jadi orang yang muqarrabin ni, ketika mana dia nak mati, para malaikat akan, kita sebut tadi rauhun, waraihan tadi kan. Para malaikat akan pujuk dia, bagi dia ketenangan dengan mengatakan dia akan dapat rahmat. Okey, dia akan dapat ketenteraman, dia akan dapat kerehatan yang sebenar-benarnya. Kalau kita baca Al-Quran ni, mereka kata, mereka pujuk, jangan takut nak tinggalkan dunia ni, nak pergi kepada alam kubur, nak mati ni. Jangan kau bersedih nak tinggalkan keluarga, nak tinggalkan harta benda. Jangan. Terimalah, ambillah berita gembira yang Allah nak bagi syurga kepada engkau. Tuan-tuan, kalau kita nak mati, kalau kita dapat 3 maklumat ni, kan tambah-tambah lagi, sudah pasti malaikat kata kita dapat syurga, roh kita tu, dia akan keluar dengan mudah. Roh ni, dia akan keluar, dia nak keluar. Sakit tu tak sakit. Tetapi dia keluar itu tidak perlu dipaksa. Siapa yang pernah mengikuti berbelas siri juga, saya ada terangkan tentang alam barzah dulu, bahawasanya ketika nak mati, ada roh yang dia tak nak keluar. Nanti kita akan tengok contoh roh tak nak keluar tu sebab apa. Tapi ini semua adalah roh yang dia nak keluar. Dia nak keluar. Kan? Kita dah baca pada hadis minggu lepas, ada yang tanya soalan tu, saya dah jawab. Kan? Kalau kita baca dalam hadis, malaikat maut dia akan panggil kepada si mati itu dengan panggilan yang bagus. Dalam riwayat mengatakan, mereka mengatakan, wahai jiwa yang baik. Ada mengatakan, wahai jiwa yang tenang. Kita kalau dapat malaikat panggil dengan panggilan itu, lepas tu dapat berita-berita yang 3 ni, roh itu, Masya Allah, dia memang tak sabar-sabar nak keluar. Dia keluar, dia akan keluar senang. Dia akan keluar tu dalam keadaan yang dia tak perlu dipaksa. Tetapi ada roh
yang Allah paksa dia keluar. Nanti saya akan tunjukkan ayat dia. Okay, tapi kita ambil dulu maklumat ni. Jadi ayat surah Fussilat ni memperincikan, dapat menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang orang yang mati di kalangan golongan al-muqarrabin. Okay, jelas tuan-tuan puan? Faham dekat sini? Yang wajannatun na'im ni kita tak nafikan lah. Dapat syurga yang penuh nikmat. Bahkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan ketiga-tiga nikmat ni sebenarnya kita akan dapat ia sewaktu kita berada di alam kubur. Sebab tu kubur merupakan tempat dapat nikmat ataupun juga tempat dapat azab. Okay, saya tunjukkan nota alam barzah pada tuan-tuan perempuan. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan tentang dunia, hakikat dunia ni sebenarnya hidup ni untuk apa? Mati ni kenapa? Kejap Saya pernah terikutkan pengisian ni. Okay. Walaupun ada permintaan nak minta ulang sekali lagi, nanti saya akan tengokkan waktu lah. Okay, saya tunjukkan tuan-tuan perempuan istilah mati ni apa. Okay. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya nak paparkan ni? Saya besarkan lagi sekejap. Nampak Ustaz? Nampak ya? Nampak tak tajuk dia? Kematian adalah satu ketenangan dan menenangkan. Okey, di sini untuk mengukuhkan lagi pada kata kenapa ada di kalangan para malaikat akan cakap engkau beristirahatlah. Kenapa? Okey, ada hadis sahih ni. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hadis riwayat Al-Bukhari di bawah tajuk Kitabur Riqaq bab Sakratul Maut. Hadis sahih. Okey, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, Nabi kata suatu hari Nabi kata maksudnya begini. Kata Abu Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari, suatu hari ada satu jenazah dibawa lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya besarkan lagi. Sekejap Okay, nampak Nampak kan? Okey, sekejap. Okey, di satu jenazah bawa melalui di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi nak kata dia ni tenang dan yang lain pun tenang darinya. Bukan Nabi nak kata lelaki ini secara khusus. Sebenarnya Nabi nak cakap mana-mana orang mati. Sebab dibawa lalu di hadapan Nabi satu jenazah. Maka Nabi nak cakap hakikat orang yang dah mati ni dia akan lalui apa? Maka Nabi kata mustarihun. Nabi kata dia tenang. Ni yang pertama. Nabi kata dia telah tenang, kata Nabi. Yang kedua, wa mustarahun minhu. Yang lain juga telah tenang darinya. Ada dua keadaan. Yang pertama, kalau seseorang itu mati, okey, situasi pertama, dia yang mati itu sendiri telah mendapat ketenangan. Sudut yang kedua, orang yang hidup akan merasa tenang apabila orang ni mati. Kita tengok apa soalan Nabi, apa soalan para sahabat kepada Nabi. Para sahabat tanya kepada Nabi. Dia tanya, Nabi kata, mal mustirih wal mustarahu min. Para sahabat bertanya, apa maksud yang engkau cakap tu ya Rasulullah, dia tenang dan yang lain tenang darinya? Maknanya kalau kita mati, ada dua sudut lah. Sama ada kita ni tenang ataupun orang yang hidup tu tenang. Okey, sahabat tanya soalan macam tu. Maka Nabi kata, Nabi jawab. Nabi kata hamba yang mukmin telah tenang dari apa? Ini jawapan pertama. Telah tenang dari kepenatan dunia dan gangguan dunia menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini. Kita ni sebenarnya daripada hadis ni Nabi memberitahu bahawa hidup dekat dunia ni memang kena berpenat-penat. Penat.
Tambah-tambah lagi kalau ibu kan, perempuan kan, dia rasa macam fed up dah. Ada rasa macam hidup dia rasa macam penat sangat. Betul tak? Daripada muda sampai bercucu cicit, tak ada rehat. Rasa penat kan hidup ni. Tapi itulah dunia. Memang kena penat. Minta kekuatan tu pada Allah. Tenangkan diri. Kan, lepas solat, kena buat satu solat, buat lagi satu solat, buat lagi satu solat. Banyak benda dalam dunia kena buat. Nak kena berkorban, macam-macam. Ya, itulah dunia sebenarnya. Tapi apabila kita lalui dengan tenang, minta kekuatan dari Allah, kita sabar, kan? Buat, dah tak sedar dah umur dah 50, dah tak sedar dah bersara 60, betul tak? Dah tak sedar dah bercucu dah contoh kan? Jadi apabila kita mati, kita dah tak perlu lagi nak berpenat. Dunia ni tempat berpenat. Waktu kita mati, kita akan rehat sampai di hari akhirat tu. Masuk dalam syurga, kita akan berehat-rehat. Tapi syarat dia apa? Dekat dunia kena penat lah. Sebab tu dekat dunia ni, kalau kita tengok ada orang tu tak habis-habis dah beramal. Ya, memang tu sebenarnya dunia. Jadi apabila dia mati, Nabi kata dia telah rehat. Sekarang baru dah dia pergi berehat. Kata Nabi. Lepas tu apa makna orang lain yang hidup tu tenang dari dia? Nabi kata, sedangkan hamba yang derhaka itu akan membuatkan para hamba, maksudnya para manusia yang hidup, negeri yang tepat dia tinggal, pohon-pohon dan binatang tenang dari gangguan dia. Kita faham tak maksud dia apa? Maksud dia, kita kena faham macam ni. Maksud dia, maksudnya kenapa tempat dia tinggal tu menjadi tenang, bumi ni jadi tenang kalau dia dah mati. Sebab apa tuan-puan? Orang berdosa ni, kita baca dekat sini. Kita baca apa kata Ad-Daudi. Sebenarnya, orang yang berdosa ni, mereka ini sebenarnya yang buat masalah kepada orang lain. Kita tahu tak, dosa kita ni yang menyebabkan hilang berkat bumi, berkat langit hilang. Banyak musibah, banyak masalah berlaku ni sebab maksiat lah. Kita faham kan? Bala boleh turun disebabkan kalau ramai orang buat maksiat. Kita faham tak? Jadi maksudnya tempat tu sepatutnya subur dengan tanam-tanaman disebabkan maksiat. Allah Ta'ala ambil nikmat tu. Tak ada tanam-tanaman sebab maksiat. Sebab itu apabila orang yang buat dosa ni dia mati, maka orang yang hidup yang lain ni tenang, dia dah mati. Negeri tempat dia mati tu menjadi tenang. Haiwan-haiwan menjadi tenang. Tuan-tuan, bahayanya kalau mati kita dalam meninggalkan dosa pada Allah. Kita nampak, manusia kita nampak dekat FB, dekat media, orang puji. Kita tak tahu orang puji ni sebab apa. Yang tahunya adalah Allah. Kan? Sebab tu kita tak tahu apa sebenarnya berlaku. Kan? Jadi hati-hati. Kita tak nak kita mati, orang rasa lega dia mati. Kita tak nak bumi ini rasa bagus dia mati. Langit merasa tenang dia mati. Jangan tuan-tuan, sebab ni hadis Nabi ni Nabi sebut ni. Kalau kita belajar ikut ketajuk alam barzah tu, ya Allah, sangat menakutkan. Kalau kita belajar alam barzah tu tuan-tuan, kita dekat dunia, orang kata dia baik. Kita tak tahu benda apa dia buat, dia mati hujungnya kita tak tahu. Kan, betul tak? Jadi sebab tu sangat menakutkan. Okey, tapi saya ambil maklumat ni nak menyebutkan kepada tentara perempuan yang kita nak ulas tadi, yang tenang-tenang tadi tu. Okey. Lepas tu saya tunjukkan tentang satu hadis lain. Muka surat nombor 82 sekejap. Saya nak tunjukkan nota ni. Okey, kita kena habiskan juga ni. Adi ni juga tajuk ni. Takut dia tak sempat pula. Panjang sangat saya ulahkan, tak sempat pula jadi pengajaran. Okey. Okey. Saya tunjukkan tentang hadis. Okey, hadis ni hadis sahih. Kita tengok ya. Betapa nikmatnya pada mati ni kalau kita memang hidup kat dunia fikir pasal mati. Ni. Kalau kita baca hadis ni, tengok ya, nikmat alam kubur tu.
Kita baca hadis ni. Sabda Nabi SAW. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata, asri'u bil janazah. Nabi kata, hendaklah kamu cepat-cepat kebumikan jenazah. Kata Nabi. Sebab apa? Fa'in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Nabi kata, sekiranya dia seorang yang salih, maka inilah satu kebaikan yang kamu telah semua berikan kepada dia. Okey. Dia ada satu lagi hadis lain, tak apa, saya baca dulu hadis ni. Maksudnya Nabi kata, menguruskan jenazah ni kena cepat-cepat. Baik ke jahat kena cepat-cepat. Sebab apa? Sebab kalau dia orang yang baik, kita telah buat baik dekat dia. Sebab jenazah yang baik ni, dia memang nak cepat-cepat pergi tanah kubur. Sebab tu Nabi kata, cepat-cepat korang uruskan jenazah, kerana kalau dia orang yang baik, engkau telah buat kebaikan kepada dia. Maknanya kalau dia orang baik, kita simpan jenazah dia sampai 2-3 hari, kita telah menyakiti jenazah itu. Tuan faham tak hadis ni? Sebab tu sunnah Nabi jangan ditinggalkan lama-lama. Lagi boleh cepat-cepatkan. Tak perlu nak tunggu anak balik sampai 2-3 hari. Sedangkan jenazah satu orang yang soleh, kan, pergi cepat-cepat hantar ke tanah kubur. Okey, nak tahu jawapan dia lain, kita tengok tajuk lain. Kejap. Dia ada satu hadis lain yang, kejap. Hadis lain, kejap. Saya tengok hadis lain. Ni. Ada dekat bawah dia. Tuan dapat kan? Tuan dapat jawapan. Kenapa Nabi suruh cepat hantar jenazah? Dapat jawapan kan? Ni jawapan dia. Maknanya kalau kita simpan jenazah, contoh kan, kalau kita meninggallah ayah kita, contohlah. Ayah kita orang baik, korang kuat solat, tunaikan tanggungjawab kan. Punya nak tunggu abang yang belajar luar negeri tu balik kan. Sampai nak tunggu 1 hari lagi. Sebenarnya kita telah berbuat keburukan kepada ayah kita tadi tu. Kalau kita ada ilmu, kita kata kita tak boleh tunggu abang long balik ni. Sebab kita baca hadis Nabi, suruh hantar cepat, kita telah buat kebaikan kepada ayah ni. Jadi kalau abang long tu dia faham, dia boleh sembahyang jenazah dekat tanah kubur. Sebab tu penting ilmu dalam menghadapi kematian ni, nak buat macam mana. Okay, tengok hadis nombor 2. Hadis nombor 2 ni Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi SAW bersabda, hadis sahih, pertama hadis dulu. Ni ada di Bukhari. Nabi kata, apabila jenazah diletakkan di atas keranda, diusung oleh orang-orang lelaki di atas tengkuk-tengkuk mereka. Kan kita bawa keranda kan? Jalan pergi ke tanah kubur tu, maka jenazah itu, jika dia seorang yang soleh, dia akan cakap apa? Tengok dia cakap. Dia kata, qaddimuni. Dia cakap, cepat hantar jenazahku. Tengok. Ya tuan-tuan. Waktu kita duduk kat keranda, sebab kalau kita belajar hadis Nabi, cara menguruskan jenazah, bawa jenazah tu kena laju. Bukanlah sampai berlari. Sebab itu salah yang orang duk baca satu langkah Al-Fatihah, satu langkah lagi Al-Fatihah, satu langkah. Itu sebenarnya salah. Bukan sunnah Nabi pun. Kalau macam itu kita lambat. Sepatutnya angkat sahaja, terus jalan. Taklah sampai berlari. Maksudnya bawa dia naik. Suatu dalam perjalanan tu, orang yang mayat dalam atas keranda tu dia akan cakap, cepat hantarkan jenazahku. Nabi kata suara ini akan didengari oleh semua makhluk melainkan manusia. Manusia tak dengar. Sekiranya mereka mendengar, nescaya mereka akan pingsan. Maknanya benda benar. Kenapa jenazah ni minta cepat? Soalan ni adalah kenapa jenazah ni dia minta cepat? Sebab apa? Sebab alam kubur itu penuh dengan kenikmatan. Jadi kita belajar tadi tu kan, dapat rauhun wa raihan. Okey, jelas tentang hadis ni. Okey, kita patah semula kepada nota ni. Okey. Kita pergi terus kepada golongan kedua. Okey, jelas ya? Kenapa tentang dapat nikmat kerehatan, dapat nikmat rahmat, ketenteraman tadi telah pun kita jelaskan. Okey, kumpulan kedua, golongan kanan. Okey, golongan kanan pula bawah sikit
daripada darjat bawah daripada darjat al-muqarrabun. Ayat dari dua juga. Ayat 90 dan 91. Dua juga. Okey, ayat 90 Allah mengatakan wa amma in kana min ashabil yamin. Allah kata dan jika dia daripada golongan kanan. Ni saya tak perlu nak ulas balik golongan kanan tu apa. Okey. Lepas tu kata Allah jika dia golongan kanan fasalamul laka min ashabil yamin. Maka malaikat yang datang tadi tu dia akan cakap apa? Salamul laka, salam sejahtera kepada kamu min ashabil yamin, kerana engkau daripada golongan kanan. Okey. Apa makna ucapan selamat sejahtera kepada kamu ni? Okey. Kita lihat terlebih dahulu apa ulasan Ibnu Katsir. Okey, kalau kita baca dekat Ibnu Katsir, dia kata dekat sini para malaikat akan menyampaikan khabar gembira itu kepada mereka. Ini kita fahamlah tadi ni. Dekat sini. Dia cakap keselamatan bagimu kan. Apa makna dia? Kata Ibnu Katsir, maksudnya malaikat kata apa? Tidak ada larangan kepada kamu kerana engkau menuju kepada keselamatan. Maknanya, yang pertama ni, pendapat pertama ni kata maksudnya macam mana? Kalau ikut kata Ibnu Katsir, maksudnya malaikat kata apa? Malaikat kata apa? Malaikat kata, kalau kita baca Ibnu Katsir dia sebut macam ni. Dia kata, La ba'sa alaika anta ila salamatin. Ibnu Katsir kata apa? Malaikat tu dia cakap, tak apa. Kau jangan bimbang. Kau orang yang akan selamat. Kau akan selamat. Maksudnya, para malaikat yang mengatakan, kau orang yang selamat. Kau orang yang selamat. Dia tak sama yang pertama tadi. Kalau pertama tadi dia sebut rawuhun, rayahan. Tapi dekat yang golongan kanan ni, malaikat kata apa? Engkau termasuk di kalangan orang yang selamat. Selamat daripada apa? Ibnu Zaid kata apa? Selamat daripada azab Allah. Selamat daripada azab Allah. Berita ni disampaikan oleh para malaikat. Kamu tak? Maksudnya maksud pertama, malaikat kata apa? Malaikat kata, engkau selamat. Sebaik engkau selamat. Engkau selamat sebab engkau daripada golongan kanan. Dia tak macam yang kumpulan pertama tadi tu. Kan? Malaikat maknanya orang yang kedua ni dia tahu Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab api neraka. Sebab malaikat kata apa? Selamat kau. Selamat kau daripada azab api neraka. Kalau kita tahu maklumat tu pun dah sebesar rahmat, betul tak? Selamat kau daripada azab api neraka. Pendapat kedua kata, tentang salin. Pendapat kedua kata Al-Bukhari. Ini pendapat ketua Al-Bukhari cakap. Al-Bukhari dia cakap, Al-Bukhari mentafsirkan, ni pendapat kedua. Pendapat kedua kata, ni pendapat pertama lah. Pendapat pertama, dia macam cakap, selamat je pada api neraka. Malaikat tu cakap, engkau daripada golongan selamat. Okey, tapi pendapat kedua kata, maksud dia apa? Sebenarnya, disampaikan salam kepadamu. Maksudnya, disampaikan salam ni sebenarnya adalah daripada Allah. Okey, pendapat kedua kata, perkataan salamul laka min ashabil yamin tadi, maksudnya para malaikat mereka membawa salam dari Allah disampaikan kepada si mati itu. Ini adalah pendapat Al-Bukhari. Kalau kita baca apa yang Bukhari kata di situ, maknanya kalau kata Al-Bukhari, kalau dalam bahasa Arabnya dia kata musallamul laka. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari kata, At-Tabari dia lebih memilih pendapat nombor 2. At-Tabari kata apa? Pendapat sebenar kedua dia kata lebih tepat, dia kata salamul laka minallah. Maksudnya Allah Ta'ala mengirimkan salam kepada engkau. Tuan-tuan, kalau Allah kirim salam kepada kita, maknanya sejahtera tak kita? Dia ada persamaan dengan yang nombor 1. Sebab para malaikat pun, dia tak akan cakap, pada malaikat dia tak akan bagi satu confirmation kan. Takkan malaikat memandai-mandai pula cakap, engkau selamat daripada neraka. Tapi bagi Allah tak. Tak. Sudah pasti para malaikat,
dia akan sebut benda yang seperti yang Allah kehendakilah, kan? Tapi pendapat kedua kata lebih tepatnya bukan malaikat tu cakap seolah-olah daripada dia. Maknanya para malaikat kata Allah Ta'ala kirim salam kepada engkau kerana engkau daripada orang yang ashabu al-yamin. Maksudnya apabila Allah mengirimkan salam, kan kita tahu kan kalau orang kirim salam dekat kita maknanya apa? Orang mendoakan kita, betul? Orang kata, kita kata nanti kalau jumpa dia, sampaikan salam aku pada dia. Kita pun sampaikan salam. Sampaikan salam tu adalah ucapan doa sebab ucapan salam tu adalah doa keselamatan. Cuba bayangkan kalau Allah sendiri yang menyampaikan salam kepada kita, disampaikan oleh para malaikat kepada kita, tentu kita akan selamat daripada azab api neraka. Ini adalah berita yang akan disampaikan oleh para malaikat kepada golongan Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ni siapa? Ashabul Yamin ni sudah tentu dia bawah daripada golongan yang golongan pertama tadi. Mungkin dia kurang pada benda wajib, dia kurang pada benda sunat. Ada masa dia terbuat juga benda yang haram, kan? Dia terbuat juga benda yang makruh. Dia bawah sikit daripada golongan kanan tadi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita pada dua kumpulan ini. Yang kita paling takut sekali kalau Allah masukkan kita ke dalam api neraka. Okey, dah dapat penjelasan tadi. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey, kita pergi kepada ayat berikutnya, iaitu kumpulan yang satu lagi. Kumpulan satu lagi ni, mereka yang dapat berita buruk. Berita buruk waktu mereka mati. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah golongan kiri. Golongan kiri. Ayat 92, 93 dan 94. Ada 3 ayat. Okay, kita tengok dulu ayat 92. Allah Ta'ala kata apa? Wa amma in kana minal mukadzibina dhallin. Okay, Allah kata, dan ada pun jika dia tu maksudnya ketika dia nak mati tu. Mereka ni siapa? Okay, ada dua gelaran bagi mereka. Pertama, al-mukadzibin, yang mendustakan. Satu. Lepas tu mereka ini al-dhalin, lagi sesat. Mereka ada dua. Golongan kiri ni, kalau kita masih ingat lagi kan, mereka ni digelar dengan golongan apa? Mereka digelar dengan golongan, kalau kita pernah jumpa pada ayat nombor ni. Sekejap ya, saya tunjukkan ayat dia. Dia dekat ayat nombor 51. Kalau kita masih ingat lagi ayat 51, ayat 51, ayat 51. Kita akan jumpa benda sama. Ada dua pangkat. Dhal dengan mukazibun, kan? Okay. Pada ayat 51 ni Allah kata, pangkat pertama mereka dipanggil al-mukazibin. Yang kedua al-dhalin. Ni golongan kiri. Okey. Al-mukazibin al-dhalin. Okey. Kita tengok dulu apa makna mukazibin dengan dhalin. Okey, kalau kita baca dekat bawah, yang dikatakan mendusta ni apa? Apa dikatakan orang mendustakan? Okay, kita tengok dekat situ. Okey, mendustakan dekat sini, kenapa dia panggil dusta? Kenapa dia panggil mendustakan? Mereka mendustakan kebenaran. Ni dia punya point dia. Kenapa Allah panggil golongan kiri orang yang mendustakan? Maksudnya orang yang menolak kebenaran. Apa yang benar tu? Quran itu benar. Rasul itu benar. Jadi kalau dia tolak Quran yang benar, dia panggil orang yang mendustakan kebenaran. Kalau dia tolak segala apa yang Rasul sampaikan, maka mereka telah menolak kebenaran. Sebab apa? Sebab Rasul itu benar. Al-Quran itu benar. Okey. Lepas tu pula, kenapa mereka dipanggil orang yang al-dhalin, sesat? Sesat kenapa? Kerana mereka menyimpang daripada hidayah. Maksudnya
mereka tidak ikut petunjuk yang dibawa oleh Quran yang disampaikan oleh Rasul. Maksud dia Quran tu kan petunjuk yang menunjukkan pada jalan yang lurus, bawa ke syurga. Rasulullah SAW itu membawa petunjuk yang menunjukkan seseorang macam mana nak berada di atas jalan yang lurus, jalan lurus tu bawa kepada syurga. Jadi disebabkan dia memilih, kan, dia tak nak pilih petunjuk tu, maka dia dipanggil orang yang sesat. Sesat, dia tak tahu mana nak pergi. Okey, tu dipanggil al-zalim. Okey, jelas ya? Dapat? Mukadzibina zalim. Okey, mereka ni kalau waktu dia mati, mereka akan diberitahu tentang apa? Fanuzulum min hamim. Maka sambutan dekat sini nuzul ni, saya tak akan ulang dah pada pagi ni. Nuzul ni, kalau tuan-tuan nak tengok perkataan nuzul, kita pernah terangkan. Nanti tengok balik penerangan dekat ayat nombor ni. Okey, tengok balik pada ayat nombor 56. Kita dah terangkan sebelum ni. Pada ayat nombor 56. Sekejap, saya padam sekejap ayat dia. Tengok pada ayat 56. Saya telah ulaskan tentang nuzul. Okey, tengok muka surat berapa? Tuan-tuan tengok muka surat. Okey, muka surat 5152. Nanti patah balik tengok sana. Tapi bukan sekarang lah, nanti tengok balik. Nuzul tu apa? Nuzul. Perkataan nuzul ni sebenarnya ia adalah sesuatu yang disediakan untuk menyambut tetamu. Bayangkan Allah Ta'ala sebut kepada orang yang mati golongan kiri ni, mukazzibin ad-dhalin, para malaikat kata apa? Fanuzul. Mereka kata apa? Ada sambutan yang dah disediakan untuk korang. Nuzul ni seolah-olah dia kalau orang yang baik, kita kata, kau datang rumah aku, nanti aku akan sediakan hidangan untuk kau, kan? Kita pun tak sabar-sabar. Apa dia hidangan tu? Tapi ucapan hidangan tu, sambutan untuk tetamu tu, digunakan nuzul dekat orang yang hampir mati di kalangan orang mukazzibin. Kita bayangkan, mereka kata apa? Allah kata, fanuzulun, maka sambutan yang nak disediakan untuk mereka apa? Min hamim, iaitu air hamim, air yang sangat panas. Maksudnya jenazah yang nak mati tu, dia tahu dah. Mereka kata apa? Mereka kata, kau keluar, engkau akan disambut dengan air yang sangat panas. Lepas tu, bukan sekadar itu, watasliyatu jahim, engkau akan dimasukkan dalam neraka jahim. Jahim ni namanya adalah neraka. Kalau tak sebut neraka pun tak apa, sebut jahim saja pun tak apa. Sebab jahim adalah nama lain bagi neraka. Okey, jelas ya? Jahim dia dikaitkan dengan pembakaran dalam api neraka. Kita boleh baca apa ulasan dia. Okey, untuk bab air al-hamim, kita telah terangkan pada ayat nombor 54 dengan 56. Nanti buka balik semula pada nota yang tuan-tuan catat pada ayat 54 hingga 56. Kita telah terangkan apa itu al-hamim. Kalau waktu baca ayat 54-56, itu kita cerita tentang nanti dalam neraka mereka telah dapat air hamim, kan? Tapi ni sebelum mereka pergi neraka tu, waktu dah mati dah. Mereka dah ada bagi tahu, siap-siap engkau mati ni, engkau akan menerima azab yang berbentuk al-hamim dan kau masuk dalam neraka al-jahim. So agak-agak roh yang dia tahu maklumat ni ketika mati, dia nak tak roh dia keluar. Kalau kita baca hadis tu muka surat yang berikutnya, tengok ya, muka surat yang berikutnya tu, kita muka surat nombor 82. Okey, kita tengok. Ada hadis kat situ, saya ada letakkan hadis kat situ. Apa yang berlaku kepada dia? Dalam hadis ni Nabi kata apa? Wa inal kafiru idza busyira bi'adzabillahi
wa sakhita kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ah. Apabila orang kafir itu diberitahu berita tentang dapat azab Allah dan kemurkaan dia, dia pasti benci Allah dan Allah akan benci nak jumpa dengan dia. Maksud dia apa tahu? Roh orang yang nak mati ni, dia memang tak nak keluar daripada badan dia. Sebab dia tahu, sebab malaikat bagi tahu dah, kau keluar daripada badan, maksudnya kalau kau mati saja, ada siap-siap hidangan, sambutan yang disediakan untuk kau daripada air yang sangat panas dan neraka. Sebab itu dalam hadis ni kata mereka tak nak jumpa Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala pun tak nak jumpa mereka. Bukan bermaksud rohnya tak keluar, tak mati. Mereka tetap akan mati. Tetapi cara dia nak pergi menghadap Allah tu dalam keadaan mereka tak nak bertemu dengan Allah. Berbeza yang pertama dan kedua tadi. Roh tu keluar, dia nak keluar dengan mudah. Kan? Dalam hadis lain, apabila orang mukmin dapat berita baik, dia nak jumpa dengan Allah, Allah pun nak jumpa dengan dia. Tapi berbeza dengan orang yang kafir, roh tak nak keluar. Maka apabila dia tak nak keluar, apa jadi dekat dia? Kalau kita pernah belajar ikut tajuk alam barzah dulu, muka ni dengan belakang mereka ni akan dipukul oleh Allah. Para malaikat akan pukul muka dia dengan belakang dia. Roh dia tak nak keluar, maka akan dipukul muka dan belakang dia supaya roh itu keluar. Ada dalam ayat Al-Quranul Karim. Saya tunjuk sekejap. Ada tak dekat nota tu? Yang alam barzah punya nota. Sekejap Saya tunjuk tajuk dekat tajuk Sakratul Maut. Sekejap saya tunjukkan. Su'ul Khatimah. Sekejap. Saya tunjuk hadis tu. Ada tak ayat Quran tu? Sekejap. Saya rasa dia dekat azab kubur. Dekat Sakratul Maut. Tuan-puan ya. Saya tunjukkan ayat dia supaya kita lebih yakin lagi. Roh memuji Allah, berbaik sangka baik dengan Allah. Sekejap ya. Saya dah lama dah tinggal tajuk alam barzah ni, jadi ayat boleh tak ingat dah. Kejap. Saya tengokkan tajuk dia. Dekat sini. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Jazakumullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Okey ni. Okey, ayat pertama cuba ambil dekat sini. Tulis ya. Tulis. Tanda nampak tak? Dekat sini. Saya tunjukkan. Ni ayat dia. Ayat rujukan dia. Yang kita nak kuatkan lagi maklumat. Mereka roh tak nak keluar ni ayat ni. Suratul Al-An'am ayat 93. Surah Al-An'am ayat nombor 93. Okey, tulis ayat dia. Okey, tengok. Allah kata apa? Allah kata walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti. Alangkah dahsyatnya sekiranya engkau melihat orang yang zalim tu ketika mana mereka menderita dalam sakratul maut. Maksudnya dia tengah nazak tu, dalam keadaan sangat derita tu. Allah kata apa? Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat tu buat apa? Malaikat tu menghulurkan tangan mereka. Tapi dia tak sebut hulur macam mana. Tapi malaikat tu kata Allah, mereka menghulurkan tangan mereka. Sambil malaikat tu kata apa? Akhriju anfusakum. Malaikat tu kata apa? Dia tengking. Hanya orang mati tu je tahu. Keluar nyawa kau dari tubuh badan kau. Dia kata, keluar kau, roh kau keluar daripada badan kau. Hari ini kau dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Kalau kita gabung dengan surah Al-Waqi'ah tadi itulah, yang malaikat kata apa? Fanuzulum min hamin wa tasliyatu jahim. Kan, roh tu tak nak keluar. Kita tengok ya. Kita baca dekat sini. Satu lagi ayat. Dekat sini satu ayat. Ni, tulis kat situ. Surah Al-Anfal. Tulis surah Al-Anfal ayat nombor 50. Malaikat hulurkan tangan tadi dia buat apa? Dia hulurkan tangan tadi dia buat apa? Tengok ayat ni kata, walau tara id yatawaffal ladina katharul malaika yadhrimuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azabal hariq. Kalau engkau melihat ketika malaikat mengambil nyawa orang kafir dengan apa? Memukul muka
dan belakang mereka. Dia pukul apa? Dia pukul muka dengan belakang mereka. Dia pukul muka orang nak mati tu dengan belakang orang nak mati tu sebab dia kaitkan roh tak nak keluar. Lepas tu dia kata, rasalah kamu azab yang membakar. Faham tak maksud dia? Kalau kita baca ni, kalau kita baca tafsir Ibn Katsir ni banyaklah. Ibn Katsir sebut. Kalau kita baca tafsir Ibn Katsir, kenapa dia warna ni ajak undur pada warna. Oh, ni yang saya save sebelum ni. Maafkan saya. Kalau kita baca dekat sini kan, Ibn Katsir kata apa? Kenapa dia pukul ni? Dia kata kerana apa? Kerana nyawa, kerana saya kena ambil saya tulis macam ni. Minta maaf agak ada banyak conteng kat sini. Kerana nyawa mereka tidak mahu keluar daripada jasad. Oleh kerana itu dia dikeluarkan melalui tekanan dan paksaan daripada para malaikat. Ni jawapan dia. Ini tafsiran Ibnu Katsir. Dia paksa. Tapi berbeza dengan orang yang beriman. Orang beriman, roh dia kena keluar dengan tenang. Okey, selesai tadi. Okey, kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Dapat ya? Okey, itu maklumat tambahan dia. Okey. Ayat 95, dua ayat yang terakhir, Allah Ta'ala tutup. Belum tutup lagi lah. Tapi ayat 95 ni dia menjadi penutup kepada cerita-cerita yang Allah sebut pada ayat-ayat sebelum ini. Allah Ta'ala kata, Inna haza, sesungguhnya itu. Sesungguhnya inilah. Inna haza, sesungguhnya itu maksudnya ini. Allah buat penegasan pertama. Ini penegasan pertama ya. Sesungguhnya ini penegasan nombor 1. Ini penegasan 1. P1. Sesungguhnya ini. Lepas tu penegasan 2 ni. Perkataan la ni. Saya minta tuan-tuan tuliskan la. La huwa, la ni. Sekejap Dalam nota saya tak tulis dia punya terjemahan dia. La. La ni kan la huwa tu kita tulis. Itu adalah kebenaran. Saya tertinggal bukan. Sesungguhnya ini dia tambah lagi. Benar-benar, tambah perkataan benar-benar. Sebab ini Allah tegaskan ni, penting sangat ayat benar-benar ni. Ni. Benar-benar. Sebab dia huruf la. La huwa tu, perkataan la sebelum huwa tu adalah benar-benar. Jadi Allah kata, Inna hadza lahuwa, Inna hadza lahuwa. Maksud tu kata, sesungguhnya, Allah nak buat penegasan pertama, sesungguhnya ini tu apa? Tu cerita yang tadi tu. Cerita yang orang mati, orang yang golongan kiri mati, orang yang kanan mati akan mati macam mana, orang yang muqarrabin mati macam mana. Allah Ta'ala kata, benda itu apa? Kata Allah adalah benar-benar haqqul yakin, kebenaran yang diyakini. Kita faham tak maksud dia? Maksud dia kalau kita faham ayat ni, Allah Ta'ala menegaskan tu, dia, kalau Allah tak guna inna pun tak apa, kalau Allah tak guna la pun tak apa. Kalau Allah kata hadza huwa haqqul yaqin, boleh dah. Kan sebab Allah kata semua benar. Tapi untuk Allah Ta'ala suruh kita ambil perhatian, maka Allah gunakan kaedah menegaskan inna, sesungguhnya, lahuwa, benar-benar. Tentang apa? Tentang maklumat kita belajar tadi tu. Allah kata dia adalah perkara yang diyakini. Okay, kalau kita baca tafsir Ibn Katsir kata apa? Khabar ini merupakan kebenaran yang meyakinkan. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarkan diri daripadanya. Berita itu adalah berita benar tentang mati. Hanya orang yang dah mati saja ia akan mengetahui kebenaran ayat-ayat yang telah berada dalam suratul Al-Waqi'ah ini. Kan? Jadi kalau dia mati di kalangan muqarrabin, dia dah mati, dia akan ingat. Kalau kita mati satu hari nanti, kita akan ingat ayat ni.
Betul lah apa yang kita belajar pada tarikh sekian dan sekian. Kan malaikat datang bagaimana dan bagaimana. Okey, kita tutup dengan ayat 96. Allah Ta'ala menutup ayat 96 ini dengan Allah menyuruh kita bertasbih, menyebut nama-namanya yang agung. Allah kata, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah kata, oleh kerana itu, bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Okey, kalau kita baca huraian ni, tengok apa kata Imam Syanqiti. Imam Syanqiti kata apa? Allah Ta'ala telah bagi tahu dan menegaskan dalam ayat yang mulia ini, Al-Quran yang agung ini merupakan satu kebenaran dan meyakinkan. Okey kan? Yakinkan kita belajar tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah Ta'ala tadi itu. Jadi apabila telah dipaparkan kekuasaan Allah, keagungan Allah tadi itu, maka Allah perintahkan kita mensucikan Allah Ta'ala dengan menyebut nama Tuhannya yang agung. Okey. Kita terus pergi kepada kesimpulan dia. Maka kata Ibnu Katsir, ni ada hadis ya, ada hadis Nabi SAW sebenarnya ketika turunnya ayat yang macam tadi tu, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi perintahkan apa? Nabi perintahkan jadikanlah ia bacaan semasa rukuk. Kan kita rukuk kita baca apa? Subhana rabbiyal azimi. Kan subhana rabbiya, maha suci Rabb aku yang agung. Jadi selepas turunnya ayat-ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, Allah Ta'ala Nabi perintahkan kepada sahabat, okey, jadikan ayat itu bacaan semasa rukuk. Maknanya bertasbih sambil memuji Tuhan semasa rukuk. Ketika turun pula ayat sabisma rabbikal a'la, jadi Nabi kata jadikan dia bacaan semasa kamu sujud. Itu kita baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Okey, kenapa penutup surah Al-Waqiah ini ditutup dengan memuji Allah, perintah puji Allah? Sebab kalau kita belajar apa makna tasbih? Kita tahu dah apa makna tasbih. Tasbih maknanya kita nak menjauhkan Allah daripada sebarang keburukan, kelemahan, kekurangan. Okey, jadi tasbih kepada Allah, kata Al-Imam Syanqiti, bermaksud apa? Mensucikan Allah daripada segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Kan? Sebab sebelum ni kan dia ada kaitan kan? Allah Ta'ala ni kan berkuasa mematikan seseorang, tak ada seorang boleh elak. Allah berkuasa nak buat sesuatu kepada hamba-hambanya. Jadi untuk mengukuhkan, menetapkan bahawa Allah Ta'ala ni tidak ada sebarang kelemahan, kekurangan, Allah ni maha mulia dan sebagainya, maka ia terkandung pada ucapan tasbih tadi. Maka selesailah Alhamdulillah kesemua ayat dalam suratul Al-Waqiah ini. Jadi kita terus pergi kepada tindakan dia. Ni kena salin. Kita ada lebih kurang dalam, saya minta lebih kurang dalam 5 minit lebih kot waktu kecemasan Kak ya. 12 minit kita habis. Okay, kita ambil 10 minit. Okay, saya minta tuan-tuan salin. Ini contoh daripada saya saja. Saya buat contoh. Okay, kita akan buat 2 perkara. Pertama, kita nak senaraikan mutiara hikmah Al-Quran ataupun boleh jadi pengajaran lah. Sama je. Mutiara hikmah ni maksudnya dia lebih kepada pengajaran. Kenapa saya kata mutiara hikmah? Supaya kita nak ingat. Maknanya lepas kita tak belajar dah suratul Waqiah ni, waktu kita baca, kita teringat mutiara-mutiara ni. Kata-kata hikmah daripada suratul Al-Waqiah ni. So dia akan jadi pengajaran untuk kita. Okey, yang pertama apa? Okey, ni saya bagi contoh saja. Tak, kalau nak nanti saya boleh berilah nota ni. Sebenarnya tuan-tuan pun boleh buat sebenarnya. Okey. Yang pertama, kita katakan akhirat adalah suatu yang pasti datang. Ini pada ayat mula-mula lah. Kita belajar pada ayat mula-mula kan iza waqatil waqi'ah. Kita letak dalam
dalam minda kita, dalam jiwa kita, kita kata akhirat satu benda yang pasti akan datang. Dari pengajaran kita dapat belajar. Lepas tu, yang kedua, dunia adalah suatu yang pasti akan binasa. Ni kita dah belajar pada awal-awal surah Waqiah. Gunung ganang akan hancur, bumi-bumi bergoncang, akan jadi debu berterbangan. Jadi kita lepas kita belajar surah Waqiah ni, kita letak dalam pemikiran kita, kita ingat setiap kali baca surah Al-Waqiah, dengar orang baca surah Waqiah, kita dapat pegang bahawa oh, akhirat tu nanti pasti akan datang. Tak boleh nak lari dah. Akhirat pasti datang. Dunia ni akan dunia akan binasa. Okey, yang ketiga. Okey, kita dapat belajar, oh, akhirat ini merupakan tempat pembalasan yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Sebab kan akhirat cerita tentang nikmat golongan kanan, nikmat golongan kiri. Betul tak? Jadi daripada perkara ketiga ni kita letak dalam fikiran kita, yang kita nak cari nikmat, yang kita nak dapat balasan adalah di hari akhirat nanti. So akhiratlah tempat kita nak dapat pembalasan sebenar-benarnya. Bukan kita nak dapat dekat dunia. Biarlah orang tak ucap terima kasih kat kita ke, orang tak kenang budi baik kita ke, tak apa. Nanti di hari akhirat kita akan dapat balasan yang sebenar-benarnya. Yang keempat ni bukan hakik tu. Sekejap, saya betulkan sekejap. Saya betulkan sekejap slide tu, kejap. Yang keempat ni, kejap ya. Saya betulkan sekejap. Kejap Ni penutup dia. Kejap. Ternampak dekat slide, tak nampak Kejap Okay, ni penutup dia. Okay, nampak tak nota? Nampak kan? Okay, yang keempat, hakikat manusia ni, maksud dia, kita nak tahu kita ni kumpulan mana. Kita kata aku orang baik, aku orang soleh, engkau orang jahat, engkau orang sekian-sekian. Sebenarnya kita tidak akan tahu. Sebenar-benarnya kita ni layak masuk syurga tingkatan mana, peringkat mana, ianya hanya akan tahu di hari akhirat kelak. Dekat sini kita kaitkan dengan ada manusia jadi golongan as-sabiqun, ada manusia jadi golongan kanan. Sebab kita tak tahu hakikat sebenarnya nanti di hari akhiratlah Allah Ta'ala yang akan bahagi-bahagikan. Engkau golongan as-sabiqun, engkau golongan kanan, engkau golongan kiri. Okey, itu pengajaran yang keempat. Okey, dah? Salin, sempat? Okey, saya teruskan lagi dengan yang berikutnya. Okey, rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Apabila kita baca surah Al-Waqiah ni, kita meyakini rahmat Allah lebih banyak daripada murka Allah. Macam mana? Sebab ketika mana Allah sebut dalam surah Al-Waqiah, Allah sebut ahli neraka ni satu kumpulan je, golongan kiri. Tetapi ketika Allah sebut orang masuk syurga, dua kumpulan. Ada golongan as-sabiqun dengan golongan kanan. Allah bahagi dua lagi. Tapi golongan kiri hanya satu. Golongan masuk neraka satu, menunjukkan rahmat Allah lebih banyak daripada kemurkaan Allah. Yang kedua kita dapat belajar, yang berikutnya kita dapat belajar apa? Syurga ini adalah tempat kurniaan dan rahmat Allah semata-mata. Syurga ini kita tak akan masuk dia hanya semata-mata kita buat amal. Kita tak boleh tukar syurga itu dengan kita buat amal. Tak layak kita masuk syurga kerana amal. Tetapi kita yang dapat masuk syurga ini kerana kurniaan dan rahmat Allah. Oleh sebab itu dalam suratul Waqiah Allah tidak sebut amalan secara spesifik. Golongan kanan apa amalan dia Allah tak sebut. Allah hanya sebut nikmat syurga. Ketika sebut golongan as-sabiqun, Allah hanya sebut nikmat yang mereka dapat. Tapi Allah tak sebut dia buat apa amal itu. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan orang yang masuk syurga ni, ia sebenarnya bergantung sebenar-benarnya pada kurniaan dan rahmat Allah. Okey. Kemudian kita sambung lagi. Okey, nikmat syurga ni kita dapat belajar dia ada pelbagai tingkatan. Sebab itu ada as-sabiqun, ada golongan kanan. Lepas tu kita dapat belajar juga bahawasanya amal soleh yang kita buat ini merupakan di antara cara nak dekatkan diri kepada Allah. Betul tak? Macam mana golongan as-sabiqun mereka dipanggil al-muqarrabun.
Kita dah sebut tadi ulasan Al-Imam Ibn Kathir. Dia buat yang wajib, dia buat juga yang sunat. Betul tak? Nak lagi dekat pada Allah, tinggalkan yang haram. Nak lagi dekat dengan Allah, tinggalkan yang makruh dan sebagainya. Oleh sebab itulah ketika mana kita pernah membaca golongan as-sabiqun as-sabiqun, Allah Ta'ala letakkan mereka dengan perkataan jaza'an bima kanu ya'malun. Okay, dah jelas? Dapat ya? Kita tak perlu kita kejar, tak apa, kita ambil masa lebih sikit pun tak apa hari ni. Sikit je. Okey. Kemudian kita dapat belajar lagi dekat sini, siapa yang masuk neraka, balasan neraka adalah merupakan keadilan Allah. Dia berbeza dengan syurga. Sebab apa? Sebab itu ketika mana kita baca golongan kiri, Allah sebut mereka buat 3 perkara kan? Allah sebut terang-terang dalam suratul Waqiah. Kenapa golongan kiri masuk neraka? Allah kata mereka ni zalika mutrafin, mereka ni yusirru 'alal hinthil azim, mereka ini tak percaya di kiamat. Kita dah sebut dah pada kuliah yang lalu, pada ayat nombor 45, ayat nombor 46, pada ayat nombor 47 sampai 48 kan. Maksudnya orang yang masuk neraka ni sebab memang patut mereka masuk neraka. Apabila orang masuk neraka ini menunjukkan keadilan Allah yang melayakkan mereka ni masuk ke dalam api neraka. Lepas tu kita dapat belajar di sini, tidak percaya kepada hari kiamat adalah sifat golongan kiri. Tidak percaya kepada hari kiamat adalah sifat golongan kiri. Kita belajar lagi dekat sini, makanan dan minuman dalam neraka bukan untuk mengenyangkan dan menghilangkan dahaga, tetapi ia merupakan azab. Sebab tu kalau siapa-siapa belajar tentang bab neraka, orang-orang soleh dulu, mereka sampai tak jadi nak makan walaupun ketika mereka lapar. Apabila mereka teringatkan ayat-ayat yang menyebutkan ahli neraka ni, bentuk azab mereka adalah makanan dan minuman, tuan-tuan. Ada cerita benar, tuan-tuan. Cuma saya tak sempatlah nak bentangkan cerita tu. Orang-orang soleh ni, mereka dapat makan yang sedap depan mata, tetapi apabila mereka teringatkan ahli neraka ni bentuk azab daripada makanan dan minuman, mereka tak jadi nak makan. Kemudian kita dapat belajar penciptaan manusia ini merupakan bukti bahawa akan berlakunya kehidupan semula di hari akhirat. Kita yang hidup ni asal-asalnya tak ada. Tiba-tiba Allah adakan kita, menunjukkan bahawa nanti akan ada kehidupan semula di hari akhirat. Kita juga dah belajar pada surah Al-Waqiah. Okay, kemudian tak apa, tak sempat salin, tak apa. Nanti saya bagi nota ni. Nanti saya akan kongsikan maklumat ni. Kemudian yang berikutnya, kekuasaan Allah kita boleh nampak pada kejadian manusia. Sebab kita dah belajar sebelum ni, yang kita diciptakan daripada air mani sekian dan sekian kan. Jadi apabila kalau kita nak tengok kekuasaan Allah tu, kita boleh tengok pada manusia. Batang tubuh kita ni sendiri mengandungi banyak kekuasaan dan kebesaran Allah yang boleh kita nampak. Yang berikutnya, apabila kita tengok makan dan minum dan api yang dinyalakan dekat situ, kita boleh lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Cuba kita tanya, kalau kita makan nasi, nasi itu mula-mula asal daripada apa? Macam mana beras itu boleh terjadi? Macam mana padi itu boleh hidup? Ingat balik ayat dalam suratul Waqiah. Apabila kita minum air, kita ingat air ni asalnya sumber dari mana? Air itu berada di dalam sungai. Sungai itu datang dari mana? Datang daripada empangan. Empangan itu dari mana-mana? Dia datang dari langit. Langit itu dari mana? Sekian-sekian. Ingat balik suratul Al-Waqiah. Jadi apabila kita tengok api, teringat suratul Waqiah tentang sumber api ni. Lepas tu pentingnya faham ayat Quran, bawa dekat kepada Allah. Tiap-tiap hari kita boleh ingat suratul Al-Waqiah. Okey, kemudian kita dapat belajar dekat sini, kita letak sebagai mutiara hikmah, semua yang Allah ciptakan pasti ada tempoh ajalnya. Masih ingat lagi tak? Kan Allah Ta'ala kata manusia ni Allah Ta'ala boleh mati, gantikan orang baru. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala boleh tukar engkau punya tumbuh-tumbuhan tadi menjadi tak keluar hasil. Allah Ta'ala kata mana-mana air yang tawar daripada langit turun, Allah boleh tukar jadi masin. Betul tak? Ayat-ayat tu sebenarnya menunjukkan semua yang Allah datangkan, Allah cipta ada tempoh ajalnya, termasuklah kita semua. Dunia ni pun tempoh ajalnya akan sampai.
binasa nanti ketika kiamat. Lepas tu kita dapat belajar api neraka yang Allah nyalakan tidak akan terpadam buat selama-lamanya. Ini telah kita belajar ketika mana Allah menyebut tentang sumber api. Kan pengajaran dia kan. Kita dah belajar, Allah mengingatkan kita. Api ni, dia tidak ada tempoh hayat dia. Seperti mana yang kita belajar pada tumbuh-tumbuhan dan pada minuman. Menunjukkan api neraka Allah yang Allah nyalakan. Dia tak akan padam buat selama-lamanya. Kita ingat maklumat ni sampai bila-bila. Ingat kita pasang api, teringat suratul Waqiah. Macam mana nanti kalau aku berhadapan dengan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhirat. Kemudian kita dapat belajar Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita muliakanlah diri kita, muliakanlah masa kita, muliakanlah wang ringgit kita, muliakanlah tenaga kita, kehidupan kita semata-mata kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab dia sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bersumpah dengan sumpah yang sangat agung. Kemudian kita dapat belajar ajal dan maut berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat lagi kan? Kita belajar pada minggu lepas Allah Taala cabar kan kepada kita, kalau kau ni rasa kau ada kuasa, kalau kau rasa mati ni bukan di tangan Allah, kembalikanlah nyawa orang-orang yang hampir mati itu. Menunjukkan kepada kita ajal dan maut berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Lemahnya kita ini. Okey, kemudian kita dapat belajar mati itu suatu yang pasti akan datang. Tak boleh nak lari dah. Lepas tu kita dapat belajar penghujung yang baik, penghujung yang buruk boleh diketahui oleh orang yang sampai mati. Maksudnya kalau siapa nak tahu husnul khatimah, siapa nak tahu dia akan mati su'ul khatimah, dia itu sendiri akan tahu apabila datangnya para malaikat ketika mana nak mencabut nyawa. Kalau dia dapat berita rauhun, raihan wa jannatun na'im, dia mati husnul khatimah. Kalau dia dapat ucapan fassalamul laka min ashabil yamin, ternyatalah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau malaikat tu datang panggil dengan mengatakan, bersiap sedialah engkau mendapat air al-hamim dan sebagainya, tahulah orang nak mati tu, dia mati dalam keadaan penghujung yang buruk, su'ul khatimah. Kemudian kita dapat belajar di sini apa? Itu di antaranya jugalah yang sempat saya senaraikan. Dan sekarang yang paling penting, apa tindakan kita nak ambil? Tindakan pertama, kita kena meyakini kiamat itu akan datang. Tapi bukan yakin mulut je sebut, bukan hati saja yakin dengan baca Al-Waqiah, tapi dibuktikan dengan tindakan. Sediakan bekalan. Bukan sekadar baca Waqiah ni, yakin, ya aku yakin. Tadi kan kita letakkan dalam minda kita, yakin kiamat ni akan datang. Tapi tak hanya yakin pada hati, tak hanya yakin pada mulut sebut, tapi perlu dibuktikan dengan apa bekalan kita, apa bekalan kita, apa bekalan kita. Kemudian tindakan kita nak jadi golongan-golongan tadi, buat semua yang Allah wajibkan, tinggal apa yang Allah haramkan. Lepas tu kita perbanyakkanlah buat yang sunat-sunat walaupun tak wajib, dan berusahalah untuk tinggalkan perbuatan yang dimakruhkan. Lepas tu dalam bab-bab benda yang harus, berpada-padalah kita perkara yang harus. Sebab kalau kita terlampau sangat menyebabkan takut jatuh kepada yang Allah haramkan. Jadi kita berpada-padalah dengan apa yang Allah Ta'ala haruskan dalam bab makan. Kan harus, tapi berpada-pada kita, sederhana kita. Apa tindakan kita nak ambil lagi? Buatlah amal kebaikan semata-mata cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah dalam buat kebaikan. Sebab apa? Sebab nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita nak buat amal nak masuk syurga, kan kita buat amal itu cari rahmat Allah, cari redha Allah. Bukan kerana nak nama, bukan kerana nak pangkat, bukan sebab nak ada pengikut, bukan. Tapi buat semata-mata kerana rahmat Allah. Kenapa nak cari rahmat Allah? Kerana dengan rahmat Allah kita akan masuk syurga. Dalam masa yang sama kita minta doa pada Allah supaya Allah bagi rahmat kepada kita. Ni dah kita dah belajar lah dekat dalam doa-doa terbaik dalam Quran. Macam mana nak minta rahmat Allah? Dalam masa yang sama kita minta Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk, dan Allah Ta'ala bagi kita taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala tunjuk dan bagi taufik kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tak nak jatuh dalam kumpulan yang ialah hati kita ni kan tak tetap, betul tak? Kadang-kadang kita tak kuat nak buat amal ni, maka kita minta Allah teguhkan hati kita supaya kita sentiasa dapat
Sebab nak puasa sunat bukan senang. Nak buat benda sunat bukan senang. Sebab kita tahu dia sunat. Tapi dengan hidayah, dengan taufik daripada Allah, Allah Ta'ala akan kuatkan kita. Minta tu selalu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam masa yang sama, kita kena jauhi mana-mana perbuatan syirik. Kerana perbuatan syirik ini dipanggil hansil azim. Dia panggil perbuatan dosa yang paling besar. Okey, jangan jauhi daripada melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah kerana dia dosa yang paling besar. Kita sebut dari dalam surah Al-Waqiah, dia panggil apa? Hansil azim. Kemudian kita dapat belajar juga kita nak buat apa? Kita ambillah peluang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita ada buat dosa. Sebab apa? Sebab kesalahan golongan kiri, mereka ini yusirru. Mereka sentiasa alal hinsil azim. Macam ayat 46 kan? Golongan kiri ni, kalau mereka bertaubat, Allah Ta'ala boleh masukkan mereka dalam syurga. Tapi disebabkan mereka yusirru, mereka sentiasa dalam melakukan dosa besar, maka mereka dijatuhkan golongan kiri. Jadi masa yang sama, kita dapat belajar apa? Kita kena ambil tindakan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita kena syukuri nikmat hidup ni. Kita dapat makan, kita dapat minum, Allah hidupkan kita ni, kita hidup ni sendiri, asal-asalnya tak ada Allah hidupkan satu nikmat, maka syukur ni nikmat itu dengan kita buat amal-amal soleh. Buat semua untuk Allah. Buat semua untuk Allah. Masa dibagi untuk Allah, tenaga dibagi untuk Allah, korban untuk agama Allah. Kan? Sebab apa? Sebab Allah telah beri kita nikmat, kita hidup di muka bumi ni. Adanya makanan, adanya minuman. Yang berikutnya, kita sentiasa minta kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena minta pada Allah. Ada kelebihan orang minta lindung daripada neraka dan juga daripada minta dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab kita bimbang, kita tak layak untuk masuk syurga, kan? Tapi kita ada harapan dengan Allah, minta kepada Allah. Yang berikutnya, kita kena meyakini semua yang berlaku dalam hidup kita adalah kerana kehendak Allah, kerana Allah. Bukan sebab hujan turun kerana bintang sekian-sekian. Waktu kita dah belajar pada minggu lepas. Kita kena meyakini semua yang berlaku di alam ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tindakan yang kita boleh ambil. Okey. Ada sikit masa lagi, kita nak habis dah sikit lagi. Okey. Kemudian kita nak kena buat apa lagi? Kita kena sentiasa dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran suatu yang mulia. Jadi muliakanlah diri kita, masa kita, tenaga kita dengan kita dekatkan diri kita dengan Quran. Selalu baca Quran, selalu faham Quran. Moga-moga kita dapat manfaat daripada Quranul Karim. Yang berikutnya, jangan abaikan maklumat dalam Quran. Jangan. Kita kena ambil serius apa yang ada dalam Quran. Kita tak nak jadi golongan kiri. Kerana golongan kiri ini, mereka jadikan Quran tu sebagai apa? Mereka jadikan Quran ini sebagai mudahinun. Mereka menjadikan Quran macam ayat nombor 81 kan. Mereka jadi Quran ini sebagai apa? Mudahinun. Mereka main-main. Mereka ambil lekeh. Tak. Kita Al-Quran kita kena ambil serius hukum hakam dan sebagainya. Kemudian kita kena minta kepada Allah selalu dalam doa kita supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita selalulah bertasbih dengan menyebut nama Allah yang mulia. Sama ada kita kata subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Bertasbihlah banyak-banyak dengan memuji, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Maka tamatlah beberapa tindakan-tindakan yang kita nak ambil daripada suratul Al-Waqiah. Ini sekadar cadangan saja daripada saya. Kalau tuan-tuan dan puan ada cadangan lain, tetap senaraikan. Sebab kita dah faham dah. Jadi dekat sini kena buat apa? Okey, kita kena buat tindakan selepas kita memahami suratul Waqiah. Lepas tu kalau boleh kita carikan kata-kata hikmah yang boleh kita pegang. Ambil maklumat ni,
Kita buat sebagai book tag, kita ambil ayat ni tanpa letak kat dinding-dinding ke kat mana-mana, ingat maklumat ni. Akhirat benda yang pasti datang. Jadi lama-lama kita duk tengok je maklumat ni, lama-lama akan lekat dalam pemikiran kita. Itu di antara contoh saja. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang saya membimbing untuk siri tadabbur suratul Al-Waqi'ah. Ya, kalau ada kekurangan, kelemahan, ia adalah daripada saya. Sempurna itu ianya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah rahmat kita. Maka saya serahkan majlis kepada Kak Syida. Silakan Kak. Ustaz, terkesima dengan question Ustaz. Rasa macam sebab sikit. Alhamdulillah penutup pada surah ni macam encourage kita orang lah untuk dekat dengan Al-Quran lagi, kan, rapat dengan Al-Quran lagi. Belum walaupun tamat pada surah Al-Quran pada Al-Waqi'ah, tapi ini langkah-langkahnya tu salah satu langkah kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dan seterusnya join lah kelas-kelas tadabbur yang ada ni, kan, maksudnya sentiasa dengan Al-Quran. So Ustaz, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmu sampai pagi ni, tengah hari ni. So insya-Allah kita akan sambung pada sisi yang akan datang dengan surah yang baru Ustaz, ya. Ya, surah Al-Mu'minun Kak, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas ketukan pada hari ini dengan tindakan kita dan juga apa yang kita nak buat selepas kita tadabbur ni, kan, SST ni Ustaz, ya, insya-Allah. Okey Kak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.